Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Good afternoon everybody. Today is a fantastic day, even though di luar sana hujan lebat. Rasa-rasa kita nak tidur, nak menunggu semasa sambil menunggu masa berbuka. Tetapi bila dengar sesi kali ini, sesi Let's Talk About Lenggong. Sesi Let's Talk About Lenggong special sikit. Kita ada special sikit. Bagaimana memahami kehidupan taktikal seorang komando. Ini saya akan kupaskan sebentar lagi. Dan nama saya Yuzaidi Udani, saya pun panggil Yuyu. Dan bagi pihak Malaysia Productive Corporation ataupun TPN, saya mengucapkan selamat datang pada semua. Welcome everybody to the special session of Let's Talk About Lenggong. It's a weekly session. We would like to explore new products and new activities from Lenggong. As you know, Lenggong ni memang special sebab dan juga telah di-endorsekan, telah diiktirafkan oleh UNESCO sebagai satu tapak warisan dunia. Warisan dunia, bukan warisan calang-calang, bukan bisa-bisa, ini warisan dunia ni. Jadi kita di Malaysia ni harus bangga, bangga dan bersyukur kerana mempunyai satu destinasi yang sangat special, iaitu namanya Lenggong. Dan Lenggong ni sangat besar, luas, dia bukannya satu tempat, tempatnya luas. Berbagai-bagai aktiviti, berbagai-bagai produk, berbagai-bagai contents yang kita dapati daripada Lenggong ini. Jadi saya memang amat teruja, setiap minggu saya belajar benda baru dan rakan kita Zamir Zuki dan Iswaran sentiasa pergi ke Lenggong untuk melihat, mencungkil apa-apa produk yang ada lagi di Lenggong ni. Jadi kami di Tourism Product Nexus, kami berharaplah supaya penggiat-penggiat industri pelancongan janganlah kita berduka semasa di pandemik COVID-19 ni. Jangan kata kita give up. Sebabnya apa? Sebabnya cases ni makan macam yoyo. Sekarang ni naik pula. Selangor pula banyak pula naik. Jadi kita sementara ni kita menunggu krisis dia reda. Kita belajar bagaimana kita nak mempromosikan produk-produk baru. Jadi ini Lenggong, a special case, a special destination yang mana kita boleh mengambil peluang untuk kita promote. Dan kita Tourism Product Nexus, kita mencadangkan bukan kita nak jadi sebagai kita nak menjual satu produk, tetapi sebenarnya kita nak melihat satu ekosistem yang sangat sustainable, di mana bila kita membawa pelancong, orang-orang tempatan, warga tempatan mendapat manfaat. Itu pertama sekali jadi community based tourism is our main priority dalam ekosistem ekotourism ni. Kami memang kita khaskan supaya warga-warga tempatan mendapat manfaat. Jadi macam mana nak mendapat manfaat? Jadi dengan adanya players daripada agen di Kuala Lumpur berhubung bersama dengan supplier ataupun players di Lenggong, saya rasa itu akan menjadi sustainable ekosistem, boleh menjual dan mempromosikan di luar sana semasa apabila border kita dibuka, InsyaAllah kita prepare. We want to survive now and to prepare for recovery as soon possible. Jadi without further ado, I would like to invite kita punya man of the session, iaitu Zamir Zuki ataupun dipanggil ZZ, di mana beliau berada di bukan di Lenggong tetapi di UK, dalam kawasan UK, bukan United Kingdom tapi Ulu Kelang. Dan saya ingin menyebut beliau beri ucapan ataupun pendahuluan ataupun pengenalan mengenai sesi ni. Sesi ni sangat teruja. Kita nak jadi komando. Jadi apa dia punya rahsia-rahsianya, Zamir? Silakan Zamir. Okey, terima kasih. Okey, champion, thank you champion. Saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan Datuk Abdul Rashid, host kita, tetamu kita Datuk Abdul Rashid Harun. Nanti background dia, saya ni tak boleh nak cerita segala-gala ni, macam-macam dia ada. Nanti dia akan perkenalkan diri dia. Dan rakan-rakan kita di Facebook, rakan-rakan kita sebagai panel, travel agent semua, pastinya jadi dia orang tak sabar. Kata apa kita cerita pasal komando pula kali ni, macam mana kaitannya dengan tourism. Ini yang something yang sangat special. Kita akan perkenalkan di special camp di Lenggong, dipanggil Amazing Camp Legacy. Apa dia di sana? Nanti Datuk akan ceritakan, Datuk akan kongsikan. Tapi yang penting hari ini
kita akan membuat satu pembaruan, satu kelainan di mana tuan-tuan semua berpeluang untuk menjadi dan memahami kehidupan taktikal komando. Jadi seperti mana yang Zaidi sebutkan tadi, kita harap ini akan menjadi satu new package, satu sustainable package di mana kita membantu komuniti setempat di Lenggong untuk dalam keadaan pandemik ini kita boleh meneruskan cabaran dan kita boleh berkongsi pengalaman dan penceritaan. So this is special. Saya tak nak cerita lebih sebab nanti orang yang ni akan ada. Dan before kita mulakan, Mr. Iswaran, you want to say something? Ya, Iswaran, silakan. Sebenarnya kan, all the while kalau orang dengar Lenggong saja, oh itu archaeological, sana gua, sini gua, and then all the evidence artifact. Tetapi this product today sebenarnya dia pembuka tirai, pembuka minda untuk everybody's perception saying that Lenggong is not just only archaeology. Sebenarnya I will call Datuk Rashid punya produk hari ini about the tactical penyempurna. Why? Because dulu-dulu ramai yang kita cerita tentang komando, glamour, tapi tak pernah ada peluang untuk melibatkan diri. Dengan adanya this new product dekat Lenggong, I think it is an eye-opener and opportunity opener for everybody to feel what is komando. So tanpa melengah-lengahkan lagi, saya serahkan kepada Tuan Zamir, dipersilakan. Go ahead. Okey, kita pun tengah menanti mana gambar Datuk Rashid tak keluar situ. Okey. Saya persilakan tetamu khas kita. Okey. Datuk Abdul Rashid Harun, pengasas Amazing Camp Legacy untuk Veteran Vet 69. Silakan Datuk. Yes. Boleh buka mic dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua rakan-rakan. Ya, terima kasih kerana bagi peluang kepada saya daripada Amazing Camp Legacy, Veteran Vet 69 untuk menceritakan sedikit mengenai program camp ini dan program yang kami sediakan. Baik, nama saya Datuk Abdul Rashid bin Harun. Saya sebenarnya berasal daripada Johor dan wife saya ni berasal daripada Pahang. Tetapi saya memilih untuk bertapak dekat Lenggong ini, Lenggong Perak, kerana ianya tidak asing bagi saya dan kebanyakan rakan-rakan veteran saya, kerana di sini adalah kawasan operasi kami semasa memerangi penganas komunis dulu. Dan untuk makluman, camp ini kita mempunyai keluasan tanah seluas 8 ekar dan kedudukannya terletak di Kampung Danglang, Kuak, Lenggong, Perak. Jadi dia ni atas bukit, dia ada sungai Danglang yang mengalir, air sungai Danglang yang amat bersih, yang mengalir daripada Banjaran Hijau turun ke Tasik Raban. Dan camp ini letaknya di penempatan adalah penempatan pertama. Kalau daripada sungai Danglang tu, dia adalah penempatan pertama. Jadi tidak perlu kita pertikaikan kebersihan air, kesegaran air yang mengalir di celah batu, di celah-celah jeram yang sedia ada. Jadi dia dibuka pada tahun 2018, iaitu yang tepatnya pada 16 hari bulan Julai 2018. Dan camp ini dikendalikan sepenuhnya oleh veteran 69 komando yang masih sihat lagi, dan juga veteran gerak khas ATM. Pada awalnya camp ini ditubuhkan untuk retreat sahabat-sahabat veteran Vet 69 dan juga komando-komando, tetapi memandangkan kita juga perlu memikirkan berkenaan dengan semangat patriotisme, jati diri generasi-generasi kita, maka kita telah menambahkan lagi, di samping untuk retreat sahabat-sahabat veteran komando, kita
buka ianya untuk menganjurkan program-program motivasi dan juga team building. Jadi antara program motivasi team building yang ada yang dikendalikan oleh camp ini adalah program Panglima, iaitu sasarannya adalah pegawai daripada jabatan kerajaan, pegawai daripada ahli-ahli korporat serta institusi-institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, kita juga mengadakan program Sri Kandi. Program Sri Kandi ini adalah sasarannya bagi sekolah-sekolah serta kolej-kolej. Kita panggilkan program Sri Kandi. Di samping itu juga kita mempunyai program kehidupan taktikal komando. Jadi ramai yang berhasrat untuk jadi komando sebagaimana kata Cik Zamil, kata Cik Iswaran, tetapi malangnya mereka tidak berupaya, tidak bernasib baik setengah hanya itu. Kerana pemilihan memerlukan ketahanan fizikal dan Amazing Camp Legacy ini, mereka akan dibagi peluang untuk merasai kehidupan taktikal komando. Kita tidak berhasrat untuk mengajar taktikal pertempuran. Kita tidak akan mengajar taktikal pertempuran ataupun peperangan gerila, tetapi kita hanya mengajar macam mana seorang komando itu hidup di dalam hutan, macam mana dia boleh sustain, macam mana kita nak ajar leadership dalam komando, macam mana kita nak ajar, kita nak berkongsi esprit de corps, kita bercakap pasal esprit de corps, kita bercakap pasal semangat kawan, macam mana komando mewujudkan semangat setia kawan, kemudian bagaimana komando membajai serta menjiwai semangat setia kawan. Walaupun kami dah berumur, namun kami tak pernah lupa pada kawan-kawan kami dan kami tak pernah meninggalkan kawan-kawan kami yang cedera atau mati tinggal bersendirian, malah kami berusaha untuk membawa keluar walau apa pun yang terjadi. Dan berkaitan dengan leadership, kita bercakap pasal leadership dalam Google ada leadership, tetapi kita leadership dalam komando ni ada kelainan. Macam mana seorang korporal yang bawa 5 orang anggota di bawahnya untuk pergi melaksanakan mission untuk menumpaskan musuh, lepas tu balik dengan kejayaan dan tidak ada bergaduh-gaduh, tidak ada bertengkar-tengkar semasa melaksanakan ni, dan leadership itu amat mustahak di kalangan kami. Dan bagi program Panglima, saya beralih kepada Panglima, di samping leadership dan juga Expedicor, kita juga membuat pengukuhan semangat patriotism jati diri, dan juga jati diri memupuk semangat setia kawan macam mana saya katakan tadi, berpaksikan kepada keutuhan kenegaraan, berkonsepkan kepada kehidupan taktikal komando. Ini bagi program Panglima. Bagi Sri Kandi, sebagaimana saya katakan tadi, kita macam mana kita hendak pendekatan kita kepada pengukuhan semangat patriotism, jati diri dan kepimpinan peringkat pertengahan. Ya, jadi mereka boleh bersedia untuk menjadi pemimpin bila mereka berdepan dengan cabaran di luar selepas alam persekolahan ataupun alam kolej mereka. Dan mereka juga subjek teras dia adalah berkonsepkan kehidupan taktikal komando. Kemudian bagi taktikal kehidupan komando dan juga program-program Panglima dan Sri Kandi, kita membuka tempohnya selama 3 hari 2 malam. Dan bagi taktikal komando ni, kita macam mana saya katakan tadi, kita akan berkongsi macam mana pengalaman kehidupan taktikal komando, Expedicor berpaksikan kepada keutuhan kenegaraan serta berkonsepkan kepada macam mana kehidupan kami di dalam hutan. Jadi bagi memenuhi keperluan program-program yang bakal dilaksanakan ini, kita mempunyai 2 campsite. Yang pertama, campsite yang berhampiran dengan bukit. Yang kedua, campsite 2 berhampiran dengan sungai.
yang mana kita ada sungai ini, Sungai Danglang, di mana terdapat Pulau Legenda. Pulau Legenda ni pasal apa? Dia Sungai Danglang membentuk satu pulau, kemudian dia bercantum semula. Jadi cukup untuk menempatkan minima 50 peserta di pulau tersebut, manakala di tebingnya kita boleh tempatkan lagi dalam 30 peserta. InsyaAllah dengan fasilitis yang ada, dengan ada coverage telekomunikasi, dengan adanya juga elektrik, bekalan elektrik, dengan disupport oleh solar, lampu-lampu solar dan sebagainya. Jadi maksudnya telekomunikasi semua tak ada masalah, dan juga tandas bagi keperluan peserta. Okey, Datuk. Saya ada soalan, Datuk boleh tanya? Boleh tanya, boleh. Okey, sebenarnya Datuk, saya sangat minat untuk nak mengharungi tentang tactical commando. This is a very great opportunity. Cuma soalan pertama yang dari tadi mula bila saya dengar Datuk kata ada Panglima lah, ada Sri Kandi ni, saya dengan Zamir, kita bukan sebarangan orang. Kita punya fizikal memang nak kata orang, kita gastronomi punya orang lah Datuk. Jadi kita dalam badan ada banyak gastronomi punya faktor-faktor yang ada kalanya tidak sesuai untuk yang komando lasak. Maksud saya sekarang, saya mohon pencerahan. Adakah Datuk punya tactical commando ni, dia siapa-siapa pun boleh macam saya. Walaupun saya punya physical fitness tak ada, but I still can participate. Itu nombor satu. Yang kedua, if I want to reach your place, if I want to go to your place, adakah bas boleh masuk ke, van ke, kereta ke? Mohon pencerahan Datuk. Dipersilakan. Baik, kita pergi yang pertama berkaitan dengan pengangkutan. Pengangkutan kalau bas tu dia sampai luar je lah. Sampai dekat Kuak. Kemudian kita akan ferry orang untuk dengan van kita, dengan kendaraan kita untuk masuk ke dalam. Bagi yang kereta selun dan sebagainya, tak ada masalah. Bagi yang naik van, dia boleh sampai terus ke camp kami. Yang letaknya daripada Jalan Besar lebih kurang 1.7 km. Di kaki Bukit Danglang. Itu soalan yang pertama. Bagi yang kedua, di sini kami tidak fokus kepada untuk bagi fizikal yang berlebih-lebihan, tak ada. Kita buat biasa sahaja sebab saya percaya semua bukan nak jadi komando, dia cuma nak tahu aja macam mana komando hidup dalam hutan. Jadi kita ada jungle trekking, tapi kita tak panggil jungle trekking. Kita ubah dia kepada denai muslihat, di mana tuan-tuan akan, peserta khusus akan diajar, peserta program akan diajar untuk mengenal pasti kesan-kesan, mengenal pasti patahan-patahan pokok berapa tempoh dia, lepas tu mengenal pasti kalau berlaku kecemasan, macam mana kita nak cari kawan kita yang dalam hutan berdasarkan kepada kesan-kesan tinggalan mereka. Dan kita juga akan mengajar macam mana kesan-kesan boleh ditinggalkan. Kalau sekiranya, kalau sengaja kita boleh tinggal kesan untuk menarik perhatian orang-orang yang mencari kita jika kita jadi masalah dalam hutan, sesat atau sebagainya. Itu antaranya. Dan kita juga macam mana kita mendedahkan untuk membuat satu penglihatan yang berkesan, penglihatan yang baik, supaya ianya boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian bila berdepan dengan untuk mengelakkan diri daripada kita menjadi mangsa kepada penyelanyang atau sebagainya. Datuk, selepas saya dengar pencerahan Datuk tadi, sebenarnya ini maklum balas saya Datuk, my feedback, honestly from my heart. Ini bukan sekadar untuk komando taktikal sahaja. Secara keseluruhan, siapa-siapa yang pergi rekreasi untuk mana-mana mendaki bukit ke, atau how do I say, jungle trekking ke, saya rasa mesti hadir tempat Datuk ini supaya the knowledge that tadi Datuk interpretasikan adalah satu pengetahuan yang seharusnya semua orang memiliki secara asas. I think this is a great idea. And I'm really looking forward bersama Zamir to visit your place. Zamir, are you ready to go? Zamir. Actually, I'm already halfway on the training. Datuk dah ajar saya.
serba sedikit saya telah menjalani latihan pada 2 bulan lepas bersama Datuk di Pulau Legenda, tapi latihan saya lebih kepada how komando makan. Okey. Okey, Zamir dan Tuan Datuk mohon tanya, adakah dalam any of this activity while kita sedang ada all the tactical, all the latihan, all the knowledge ni, kita akan diberi peluang untuk contoh bagaimana nak tangkap ikan dekat dalam aluran sungai as a commando, tak ada makanan apa, so how to survive, macam mana nak buat api, macam ni. Will be there any activity, Datuk? Tolong. Mohon pencerahan. Memang ada. Itu kita menyentuh sedikit berkaitan dengan survival. Macam mana kita nak survive dalam hutan, macam mana kita nak mengenali pokok-pokok yang boleh dimakan, pokok-pokok tak boleh dimakan. Macam mana kita nak mengenali herba. Kita bercakap sekarang ni mengenai banyak penyakit, tetapi kita tak kenal pokok-pokok yang dekat sekitar rumah kita pun kita tak kenal, yang banyak tepi jalan. Kami akan beritahu umpamanya pokok ini untuk kencing manis, ini untuk sakit buah pinggang, ini untuk sakit apa juga. Yang banyak dalam kem ini, terdapat dalam kem ini, kita akan kenalkan cara minum dan juga kita akan bagi rasa. Kalau berminat kita akan masakkan. Kalau nak minum, rasalah. Sama ada dia payau, dia pahit atau sebagainya, kita rasa. Dan kalau kita menjadi amalan makan benda-benda herba-herba yang ini secara yang berterusan, insya-Allah penyakit-penyakit kebergantungan kita kepada pil-pil yang terdapat banyak di farmasi itu mungkin akan sedikit berkurangan. Dan satu lagi, memasak. Saya tertarik yang Encik Zamil tadi, dia kata dia minat nak makan. Okey, kita ada berbagai cara untuk memasak. Kita akan dedahkan macam-macam cara. Umpamanya macam mana memasak cara biasa, itu semua orang tahu pakai periuk elektrik. Dekat sini kita boleh dedahkan, berkongsi macam mana nak makan cara yang kita tak pernah rasa mungkin. Lepas tu macam mana nak masak nasi dalam water bottle. Dalam water bottle kita boleh masak nasi. Macam mana kita nak masak? Ya, itu mungkin tak pernah dengar, first time dengar. Mungkin ada yang mempraktikannya. Bagus. Macam mana nak masak dalam buluh, kita jumpa buluh. Macam mana nak masak. Ini mungkin ada kat tempat lain. Tetapi dekat sini pun kita ada juga. Begitu juga macam cara-cara lain. Mungkin peserta, mungkin kita kalau dikenaki, dipersetujui, kita bagi dia seekor ayam 1 bulan, dia proseslah ayam itu sendiri. Kita tengok anak-anak bandar memproses ayam. Kan? Daripada ayam tu hidup, dia tangkap, dia ajar cara sembelih, kemudian macam mana dia nak proses. Kalau mentah-mentah lah, nasiblah. Mungkin kita akan bantu dia mungkin. Ini yang paling simple lah yang saya cakap. Cuma saya tak dapat nak mendedahkan secara banyak dekat sini pasal masih istirahat. Cuma kita dekat sini nanti kita akan jumpa di sini. Dan satu lagi yang kemungkinan tidak dapat di tempat lain, peserta dibagi peluang untuk tembak santai dengan para veteran komando yang berpengalaman, yang pernah bertempur, banyak kali bertempur, yang pernah terlibat dalam pelbagai operasi, yang mana sebelum ini kita dengar hanya daripada surat khabar TV, baca surat khabar, dengar TV, tetapi peserta akan berdepan sendiri dengan kebanyakan daripada veteran-veteran yang pernah berjasa kepada negara, mendengar sendiri betapa kemerdekaan, kedaulatan negara ini amat sukar untuk dipertahankan dan perlu diteruskan mempertahankan keamanan, kedaulatan dan kesejahteraan negara ini. Inilah pengorbanan komando. Dengar sendiri daripada mereka. Hanya di camp ini kita akan dapat dengar secara berdepan, secara bersemuka dengan semua sahabat-sahabat veteran kita, insya-Allah. Oh, Datuk, saya teruja sebab all the while kita dengar surat khabar seperti mana Datuk kata. So, kali ni lepas sudah siang, sudah ada aktiviti, sudah siap, malam selepas makan tu, bila ada campfire di tengah hutan tu, we can have live presentation, live sharing oleh komando-komando. Itu yang saya sangat teruja bila dikata What 69 kan. Ini orang kata we hear from the horse's mouth, directly daripada orang yang terlibat. Cuma satu saja Datuk, saya ingin tanya, kalaulah saya datang untuk latihan ke whatever, adakah saya boleh pilih apa? Adakah dekat suasana Datuk punya camp ni hanya hutan sahaja, campsite saja, atau ada pokok-pokok buah-buahan ke, ada kebun ke, yang mana saya boleh pilih datang untuk komando dan juga untuk menikmati
musim buah-buahan. Mohon pencerahan Dato'. Baik, di 2,5 ekar daripada kawasan 8 ekar ini dipenuhi dengan dusun durian. Dusun buah-buahan, dia ada buah-buahan durian, langsat dan sebagainya. Kalau program itu buat pada musim durian, saya rasa tak payah makan nasi lah mungkin. Kalau tahan. Jadi kalau tidak, kita juga akan ada program bermalam di dusun yang akan dikeluarkan oleh travel agency yang kita lantik nanti. Kita akan keluarkan makan durian di dusun. Dia boleh duduk sini 2 hari 1 malam. Kutiplah durian, mencari pengalaman. Berpengalaman mendapatkan pengalaman kutip durian, tapi pastikan pakai helmet. Maklumlah kita tak menjangka durian itu. Jadi pakai helmet mungkin, berhati-hati, bawa lampu bicin. Lepas tu makanlah seberapa banyak yang boleh. Pasal saya pada musim yang lepas saya dapat berpengalaman untuk melihat satu orang makan 11 biji durian. Oh my God. Amat hebat dan saya amat terkejut kalau semua pengunjung makan 11 biji durian, maka kita akan import durian daripada luar. Kita akan terpaksa. Jadi itulah dia apa yang kita alami, kita dapat. Dato', saya kalau seorang itu boleh makan 11 durian tu, saya rasa Dato' di sini perlu ada satu sistem yang mana tentang paranormal. Okey, sebagai komando, okey, sebab kalau 11 biji durian tu bukan manusia, itu jin durian, Dato'. Saya ingat. Cuma okey, Dato', saya tanya, adakah kami akan juga di expose, okey, apakah pantang larang dekat hutan dan apakah paranormal yang kita perlu berwaspada bila berada di hutan as a commander? Contoh, ada kalanya dengar-dengar ini mitos ke, banyak perkara pernah berlaku. Bila orang masuk di hutan, orang tak nampak jalan balik. Okey, 2 perkara. Satu, dia tak pandai nak mark macam mana nak balik. Yang kedua, memang dia tak boleh jumpa jalan balik yang sampai 3-4 hari, 1 minggu orang tersesat. Jadi apakah cara-cara yang akan diajar petua-petua? Contoh, orang kata bila dah tersesat dekat hutan, buka t-shirt dulu, pakai terbalik, boleh nampak jalan. Macam itu, something. Adakah that kind of paranormal punya advice on your commando activity? Ya, ada. Pencerahan, Dato'. Di hutan kita ada disiplin tersendiri. Kalau kita berada dalam hutan, jadi kami memang biasalah dekat hutan-hutan besar tu, memang kedapatan tempat-tempat yang memang ada lain sedikit. Macam mana kita jumpa benda-benda pelik yang tak akan jumpa dalam hutan. Jadi benda-benda ini ada disiplin-disiplin hutan yang perlu kita patuhi. Dan kita akan berkongsi nanti macam mana, apakah benda-benda yang kita perlu patuhi dan sesuatu perkara itu tidak akan terjadi tanpa sebab. Mungkin biasanya kita ni tak ada disiplin. Kita tak ada disiplin mulut kita. Tak ada disiplin perbuatan kita. Buang air bersepah-sepah umpamanya. Mulut kita capoi. Kita cabul-cabul. Kita bercakap besar. Seolah-olah kita yang hebat. Jadi benda-benda ini banyak lagi yang kita nak kongsi. InsyaAllah. Very interesting sebab Zamir pernah pergi ke, I think, East Malaysia. Sepanjang malam dia ada bercerita dengan seorang peserta dalam kemah dia dekat luar. Tetapi bila esok pagi bila tanya peserta yang dia sembang tu, dia kata bukan dia yang sembang, dia tidur awal pukul 10 malam. Tapi Zamir sembang dengan dia sampai pukul 2 pagi. Itu cerita very interesting. Okey, Dato'. Jadi kita kongsi nantilah apa-apa. Okey, Dato', cuma saya ni mohon tanya, bila datang ke tempat Dato' ni, penginapan perlu ke kami bawa bantal ke atau memang disediakan ke, macam mana campsite dia, macam mana? Mohon pencerahan, Dato'. Okey, kita ada beberapa peringkat penginapan. Pertama, penginapan kita chalet. Kita ada chalet yang boleh muatkan 3 orang, kita ada chalet yang boleh muatkan 2 orang. Ada chalet yang bilik air dalam, ada chalet bilik air luar yang berdekatan. Kita ada tilam, katil dan sebagainya dengan selimut, dengan bantal, sarung bantal, cadar juga kita bekalkan. Amin. Penginapan kita ada dom yang boleh muat 10 orang, boleh muat bilik air juga di dalam. Di samping itu juga kita ada
campsite Okey. yang berkemah di atas tanah dan juga itu di campsite 1 dan Okey. kita ada campsite 2 yang Oh. berkemah di atas pangkit. Kita buat pangkit daripada buloh, jadi kita boleh berkemah atas pangkit. Dan kalau tak ada kemah, kita akan bekalkan dengan kemah. Mestinya kena bayar sedikit lah. Kena bayar sedikit untuk sewa kemah. Kita juga ada penyewaan sleeping bag. Kita juga ada penyewaan, kita juga menyewakan dengan harga yang berpatutan, bantal angin dan sebagainya. Oh, saya rasa kan kalau komando orang kata lasak, torture, sebenarnya syukur Datuk. Saya tengok memang selesa, memang kita pergi untuk rekreasi punya fasiliti semua sudah ada dan experience yang kita dapat as a komando is lasak punya. Zamir, what's your opinion? Okey, saya setuju. Maknanya untuk ke amusing camp legacy ni kita tak perlu bawa apa kita bawa badan, kita bawa satu iktizam untuk merubah diri ataupun mempelajari satu yang baru di dalam hutan dan semua benda-benda ni akan diajar oleh pelatih-pelatih komando-komando yang terlatih ya. Jadi Datuk, saya ada satu soalan yang dihantar pada saya ni daripada Facebook yang menonton di Facebook. Dia kata kalau dia pergi pada program yang tactical kepahaman ni, apa yang dia boleh selain pada skill dan hutan, apa yang dia boleh apply apabila dia balik ke bandar? Jadi macam mana, adakah tactical komando ni dia boleh applicable kepada ini yang tanya ni perempuan. Mungkin Datuk boleh bagi sedikit input apa yang diajar tu dia boleh apply bila di bandar nanti. Baik, kita macam mana saya kata awal tadi, kita ada pelbagai ilmu-ilmu hutan, pelbagai taktikal, teknik-teknik yang boleh dikongsi dan sesuai dikongsi dan boleh di-apply di bandar. Sebagai contoh, kita macam mana kita nak buat pemerhatian yang berkesan. Pemerhatian yang berkesan. Komando dia mesti memerhati cara berkesan. Dia merhati menilai. Lagi satu, saya cuba nak beritahu, di mana pendekatan kita ni juga berkonsepkan kepada lihat, dengar, ingat, buat. Lihat, dengar, ingat, buat. Apa juga yang dilihat, apa juga yang didengar, hendaklah diingat, dan lepas ingat ini dia akan merasai sendiri untuk buat. Dan di samping itu bagi wanita dan juga lelaki umpamanya, bagi yang tidak berkesempatan untuk belajar self defense, di sini kita ada satu subjek. Mungkin sebelah pagi atau petang kita ada satu sesi macam mana kita nak ajar untuk melepaskan diri daripada pegangan musuh kita. Wow. Sesi itu kita macam mana nak lepas, macam mana lepas nak lari. Jadi ataupun macam mana kalau perempuan macam mana nak menggunakan peralatan yang ada pada dia, handbag ke apa, untuk jadikan sebagai self defense. Kita bukan nak jadikan dia pendekar macam hang tuah ke apa, tetapi sekadar untuk tindakan yang mudah untuk melepaskan diri daripada serangan penjenayah ataupun suspek. Oh, itu dia. Saya harap yang bertanya di Facebook mendapat jawapan dan Mr. Iswaran yang kita punya poster Datuk saja mengenai program ini telah menarik 8 orang yang tu sign up for the program nanti ya. Amin. Kita dah ada poster saja Datuk. Poster Datuk tengok poster saja. Saya dapat respon pagi ni dia dah nak book 8. Amin. Jadi yes. Very interesting. 8 orang sudah ada just because orang teruja, they are just waiting. As I said, ini adalah penyempurna. Datuk, saya mohon pencerahan. Kalaulah saya datang untuk Datuk kata ada level 1, level 2. So saya pun sudah terlibat, alright. Cuma mohon pencerahan, adakah saya akan diberi any pengiktirafan ke, ada sijil ke? Mohon pencerahan Datuk. Ya, kita akan bagikan sijil penyertaan bagi setiap program yang diikuti. Kalau
program itu program Panglima, maka kita akan boleh dan sejak itu saya akan tanda-tanda setelah aku sebenarnya komando, saya juga pernah bertugas sebagai komander Eskom yang pertama. Selepas dia ditubuhkan, kemudian saya jadi saya pernah jadi komander Eskom yang pertama, dan di akhir perkhidmatan saya dalam pasukan Polis Raja Malaysia, saya menjawat jawatan Pesuruh Jaya Polis Sabah. Wow. Okay. Dan bersara pada 2017 bulan Januari. Oh, memang saya rasa I'm honored, Datuk. Kalau saya rasa I'm honored and my pleasure to be at your place to train. Cuma saya dengan Zami adalah kami juga terlibat dalam training-training korporat dan sebagainya. Adakah Datuk ni ada hasrat? Ini masa akan datang lah. Contoh, bukan sebarang orang boleh menjadi how do I say team building trainer yang lasak-lasak punya, yang ala-ala macam army ke, komando ke. Adakah hasrat Dato' ni kalaulah ada mana-mana syarikat, korporat, training company ada buat permohonan kepada pihak Dato' untuk menganjurkan train the trainer. That means untuk menghantar jurulatih mereka untuk belajar secara formal 5 hari ke 7 hari ke mengikut modul Dato' untuk become a proper coach, a proper trainer, proper facilitator dalam training lasak di hutan. Adakah Dato' ada hasrat untuk menerima kalau ada tawaran atau lamaran? Mohon pencerahan Dato'. Okey, kita boleh menerima, namun kita perlu duduk berbincang. Apakah sebenarnya yang dikendaki, setakat mana dikendaki, dan pendekatan-pendekatan yang macam mana kita akan kongsikan. Jadi pada saya tak ada masalah. Pasal macam korporat ni, dia pertama dia pentingkan apa dia? SPD Corps. Macam saya katakan tadi, SPD Corps bagaimanakah lagi yang kita nak kalau bukan SPD Corps komando? Dan satu lagi leadership. Leadership macam mana lagi kita nak kalau bukan leadership komando umpamanya. Jadi mungkin kebiasaannya kita didedahkan dengan SPD Corps leadership ni mungkin dengan kaedah yang berbeza. Tetapi kali ini kita tidak salah jika kali ini berkongsi macam mana leadership komando dan SPD komando. Datuk, sebenarnya kan kalaulah saya dengan Zami datang untuk pergi training this komando level 1, level 2, saya rasalah kalau saya ada hasrat nak feel betul-betul pakai pakaian yang macam army ke komando ke, adakah kami boleh beli dekat Datuk ke, atau kami perlu bawa ke, apa pakaian, apa keperluan yang kami perlu sedia bawa? Mohon pencerahan Datuk. Okey, bagi kasut, kita ambil kasut dulu. Kasut ni yang sesuai, yang tidak licin. Kasut yang boleh bergerak dengan selesa apabila berdepan dengan tanah licin atau sebagainya. Kemudian seluar yang selesa, yang tidak bila kita buka kaki terlalu luas, dia koyak dan sebagainya, reput dan sebagainya. Jadi kalau mudah kering tu lagi bagus. Kemudian pakaian, jika boleh pakai dengan panjang, baju lengan panjang. Kalau tidak, yang tahan tu nak pakai baju t-shirt pun boleh juga. Kalau baju dia tak sesuai, dia bawa baju raya ke datang, kita boleh bagi t-shirt, kita ada jual kat sini dengan harga yang berpatutan. Lepas itu, ya Cik Zamir ada pakai tu. Kemudian kita juga ada menyediakanlah, bakal menyediakan pakaian-pakaian yang bersesuaian untuk hutan. Yang tidak mirip kepada pasukan keselamatan. Itu yang mustahil. Ya? Yang tidak mirip kepada pasukan keselamatan. Oh, okey. Zami. Kita ada soalan daripada Major Reni Kaniapan. What is the maximum number of participant the camp can accommodate for male and female participant? Ada sebut tak tadi? Berapa tu? Tadi bagi campsite 2, kalau atas pangkin tu kita boleh masuk 50 orang. Di tapak seberang sungai itu kita boleh tambah lagi at least pun dalam 30. Jadi maksudnya in short, kalau berkemah kita boleh menampung antara 80 ke 100 orang. 80 ke 100 orang. Ini tak termasuk yang atas tadi, yang di atas. Tak masuk chalet, tak masuk campsite atas. Okey. So kita ada ni. Alright. Okay, I hope that answer your question, Major Reni. Okay, and then kita juga nak buka sebelum
nak buka ada few soalan. Ada siapa nak tanya soalan, nak tanya dengan Datuk, boleh tolong buka mic ya. Ya, dipersilakan. Siapa penonton ke peserta ingin terus tanya kepada Datuk, dipersilakan, dialu-alukan. Okey. Dan kebetulan juga di dalam inisiatif ini pihak Amazing Camp Legacy ada terbincang dengan satu travel agent satu travel agent daripada Perak, iaitu Kulma Travel. So Kulma Travel akan menceritakan sedikit apa insentif, apa inisiatif yang available, apa promotion yang dia dah rancangkan kepada, mungkin kita ada travel agent juga yang menonton supaya boleh dimanfaatkan. Kalau tak ada soalan, I think saya terus pass kepada Encik Lob. Kita panggil dia Mr. Lob daripada Kumar Travel. Boleh Encik Lob kongsikan sikit apa berita gembira kepada mereka ni semua, kepada travel agent yang bersama dengan kita, kepada guide, macam mana kita nak mulakan inisiatif. Silakan. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Dengar. Okay, right. Alhamdulillah, pada insyaAllah program teknikal kehidupan, teknikal komando ni, insyaAllah kita Kulma Travel akan cuba promotekan program ni sebaik yang mungkin. Dan bermulanya kita berjumpa dengan Datuk Rashid tempoh hari, kita berbincang lebih lanjut. Dan apabila diberitahu di mana beliau sendiri adalah merupakan bekas ketua Eskom dan antara bekas projek Polis Sabah, dan terlibat dengan pelbagai operasi-operasi. Dan yang lebih menggembirakan bila diberitahu program di Amazing Camp ini dikendalikan ataupun sepenuhnya bersama dengan Veteran Komando, baik daripada VAT 69 dan JJK. Jadi kita berpendapat, why not kita cuba bagi peluang kepada semua yang nak merasai menjadi komando. Sebagai contoh, kadang-kadang kita pergi kat luar, ada yang nak di Pascal, ada sebagainya. Ibaratnya sebelum menjadi anggota komando betul-betul, mari sini 3 hari 2 malam, kita rasa kehidupan sebagai komando bagaimana. Dan berita baiknya, insyaAllah kita akan memulakan program yang pertama pada 2 hingga 4 Julai nanti, selama 3 hari 2 malam, Jumaat, Sabtu dan Ahad, bertempat di Amazing Camp. Dan harganya, okey, sebelum kita beritahu harganya, sebelum kita beritahu harga, kita beritahu dulu kenapa kita tuju nak buat. Sebab sayang kalau kita ketepikan atau kita tak pergi, sebab kita akan dapat bersembang dengan Datuk sendiri, dengan bekas-bekas anggota veteran. Dan macam Datuk cakap tadi, dulu kita dengar dekat TV, dekat surat khabar, ini kita jumpa orang yang terus. Jadi kalau harga je biasa RM550 3 hari 2 malam. Tetapi untuk program kali ini, kita hanya jual sebagai promosi hanya RM350 dah termasuk semua. Maksudnya daripada dia sampai Amazing Camp sampai dia balik dah merangkumi semua RM350 tadi, dengan penginapan, makan, aktiviti. Malah kita bagi pula cenderahati, dan kita akan bagi juga setiap seorang dapat sijil penyertaan ditandatangani oleh Datuk Abdul Rasid sendiri. Malah grup ini juga akan menjadi grup alumni pertama, sebab kita berhasrat setiap peserta program teknikal bersai kehidupan teknikal komando ini, dia akan kita akan masukkan sekali ke program alumni, insya-Allah. Itu sedikit pencerahan daripada saya lah. Okey. Ada soalan ni, ada soalan daripada Atika tamu Asia. Dia kata this is the package available all year round and what is the minimum packs? Boleh jawab tak, Lob? Okey, boleh, tak masalah. Okey, setakat ini kita boleh buat bila-bila masa, tak ada masalah. Dan kalau ada minimum packs lebih kurang dalam 25 orang, dalam satu masa, kita boleh on pada bila-bila masa sahaja. Amazing Camp dan Datuk Abdul Rasid bersedia untuk mengendalikan bila-bila masa jika ada kekosongan. Dan untuk yang 2 hingga 4 bulan tu, itu open. And then kita akan mencampur yang lain. Tapi kalau kita ada grup kita sendiri, contohnya kita ada 25 orang minimum, bagi saja pada kita, insyaAllah kita akan kendalikan bila-bila masa apabila camp kosong.
Okey, terima kasih. Look, boleh tak apa ni kita type type dekat chat box tu berapa hari bulan dan your apa ni your contact number di situ. And then ada soalan kepada ni kita ada travel agent di luar sini. Dia tanya apa contact rate? Ada contact rate ke kepada mereka macam mana tu? Look ada ataupun ada fam trip ke apa benda macam mana dia nak memahami tu? Adakah special program untuk mereka ke? Okey, baik. Okey. Pertama sekali untuk setiap agent dan travel agent yang berdaftar, memang kita akan bagi contract rate. So far kita akan bagi daripada RM350 tu, kita akan bagi dia 10%. 10% kepada semua agent dan travel agent, insyaAllah. Dan kita juga merancang untuk mengendalikan atau mengadakan fan trip. Tetapi harus disucikan di sini. Saya guna perkataan disucikan adalah sebab no more free. Sebab kalau kita dengar fan trip je semua kata free dan sebagainya. Cuma kita bagi the minimum cost. The minimum cost, insyaAllah kita akan cadang, kita akan buat fan trip pada 24 hingga 26 Jun. Selama 3 hari 2 malam juga. Itu hari Isnin hingga hari Rabu. Maknanya seminggu after raya. 24 hingga 26 Jun kita akan buat fan trip. Tidak ada pengurangan pun daripada apa yang actual punya program. Tetapi kita akan bagi harga RM250 sahaja. Murah tu. Itu fan trip. Tetapi yang boleh join ini adalah hanya agent dan travel agent sahaja, dan setiap company seorang sahaja kita bagi. Supaya kita dapat bagi kita dapat luaskan lagi kepada mana-mana travel agent. So siapa yang nak join, kejap lagi saya just chat number contact and then apa maklumat yang berkaitan lah, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Lok daripada Kulma Travel atas perkongsian. Jadi kita nampak benda ni satu inisiatif yang sangat cepat. Kita ada berbincang, terus kita jadi package dan kita boleh laksana. Datuk, ada satu soalan tadi ada satu soalan daripada Anis Anis Sabi. Dia kata apanya beza latihan survival, commando and bushcraft? Ini macam game ni nama ni. Bushcraft boleh ni. Macam mana Datuk? Bushcraft tu apa dia? What is the I think yang dia kata survival commando. I think bushcraft ni pun dia macam yang macam yang apa yang menghidup api cara ni macam primitif punya dia lah agaknya. Apa beza ni Datuk? Boleh ni sikit. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita di sini apa yang akan dapat dekat Amazing Camp Legacy ni adalah program-program sini pertamanya dikendalikan sendiri oleh veteran komando. Kita semua adalah veteran komando, dan veteran komando yang akan kendalikan program-program yang mana mereka telah melalui sebelum mereka bagikan kepada program ni, mereka telah melalui. Jadi macam bushcraft ni saya tak pasti sangatlah dia punya program macam mana. Tetapi apa yang saya nak jelaskan yang kami punya ni yang dikendalikan sendiri oleh veteran komando. Setengah-setengah tempat mereka ni mengikuti latihan. Mereka mengikuti latihan, lepas tu diiktiraf sebagai jurulatih. Ini berbeza dengan sini. Mereka ni memang orang perang. Memang komando ni memang orang perang. Bukan komando yang atas nama saja, memang orang-orang yang betul-betul berpengalaman. Datuk, saya rasakan kalaulah kita pergi macam Datuk, saya silakan. Okey, kalau commander training anything, kalau yang jurulatih yang dah attend trainer, tapi dia tak pernah berperang pun. Cuma dia melayakkan diri untuk menjadi jurulatih untuk mengendalikan aktiviti training ni dan kita dapat sijil. Tapi keunikan tempat Datuk ialah kami terima latihan daripada bekas komando yang pernah berjuang untuk negara. Itu kelebihan. Itu sijil pun ada dia punya value. Dia carry weight. Thank you Datuk. Well done. Samir, carry on. Dan saya nak tambah sikit apa yang saya cakap. Sebenarnya apa yang seronok di sini adalah the storytelling. Datuk Abdul Rashid adalah salah seorang yang bertanggungjawab ataupun seorang yang the frontliner semasa kes Ilahat Datu.
Jadi siapa nak tahu apa sebenarnya yang berlaku tu, ya, siapa nak tahu, okey, join kami pada Julai ini ataupun kepada travel agent yang mana yang terpilih boleh datang awal dan kita dengar sendiri daripada Datuk apa cerita dia, apa yang misteri dia ni. Saya dengar dah, suspend juga dengar. Jadi tuan-tuan akan teruja lah mendengar cerita Datuk dengan gaya dia, dengan penceritaan dia yang ini. And then yang keduanya sekali is perkongsian dan juga macam mana kita lihat Datuk dengan Amazing Legacy Camp ni membantu komuniti setempat. Jadi Datuk untuk mungkin satu pertanyaan, mungkin apa yang Datuk komuniti setempat ni dapat benefit dia, dapat faedah ni macam mana apabila Datuk buat camp ni Datuk? Macam mana dia benefit? Terima kasih Cik Zamir. Jadi apa yang kita boleh kongsikan selain daripada program-program Panglima Sri Kandi, program kehidupan taktikal komando, kita ada program-program rekreasi, kita ada program-program hari keluarga, kita ada juga berbagai program yang untuk rekreasi punya program. Dan di sini kalau bagi program-program rekreasi atau hari keluarga, kalau dikendaki biasanya kalau hari keluarga tu dia orang main game, rebut kursi, main game, tiup belon, main game apa-apa juga. Tapi di tempat kami ni kalau nak buat game-game ni kita panggil jungle game. Jungle game ni ada banyak yang kita sediakan jungle game yang mana pengunjung kalau jungle game ni buat bagi keluarga ni dia boleh enjoy dengan game-game hutan yang kita bagikan. Jadi soalan kedua tadi tu adalah berkaitan dengan benefit kepada penduduk setempat. Jadi kita tidak macam makan, kita tidak pembekalan makanan, kita tidak dominate semua sekali pembekalan makanan bagi program-program. Kita ada order daripada orang-orang kampung yang masak, kuih-kuih juga ada kita order, macam apa juga produk-produk kampung kita order pada orang kampung, kita hidangkan kepada pengunjung. Lepas itu kita juga buka juga program-program yang boleh dinikmati oleh pengunjung ke tempat kita kalau dikehendaki, umpamanya lawatan-lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Kita ada kenderaan disediakan untuk melawat tempat-tempat bersejarah yang banyak dekat Lenggong, dan kita juga ada bekerjasama dengan tim yang buat pakej mendaki atau melawat gua, dan juga kita boleh bawa masuk ke tempat-tempat yang lain-lain yang seperti juga tempat-tempat lain, pakej-pakej yang lain. Very interesting, Dato'. Very interesting. Zamir, persilakan. Okey, saya kita pun dah sampai pada penghujung kita punya ini program, tapi saya nak bagi ruang juga kepada rakan-rakan kita yang dalam Facebook ni tak boleh nak kata apa, dia kena hantar mesej pada saya. Yang rakan-rakan kita di dalam Zoom ni mungkin ada nak berkongsi sedikit atau pendapat atau apa, silakan sesiapa yang nak nak berkongsi, Encik Mazlan ke siapa ke yang ada macam Nash ke siapa boleh bukakan mic, nak tanya soalan ke ataupun nak bagi mungkin some input yang boleh membantu menaikkan lagi program-program seumpamanya. Silakan. Siapa tu? Mr. K. Mr. K, silakan. Okey, sila. Siapa sana? Halo, saya Rani. Yes, meja. Okey. Silakan. Salam Dato', salam sejahtera semua. Saya nak tanya sikit, kalau saya ni sebagai tourist guide. Okay, I'm a tourist guide. So kalau nak group, mesti melalui ke rumah terus ke ataupun terus direct dengan camp Dato' tu? Ya, kita ada dua cara. Satu lagi mengikuti program-program yang dianjurkan melalui Kurma Travel, dan satu lagi program-program yang boleh direct kepada saya pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. So program packages boleh customer friendly lah.
Ya, boleh. Cuma kita tengok apa yang dikenaki lah. Apa yang dikenaki. Cuma kalau melalui Kumar Travel pun harga macam tu juga. Kalau melalui saya pun harga macam tu juga. Ya, tahu. Betul. Okey, Dato'. Thank you very much. Satu lagi perlu diingat bagi program-program tactical Major. komando ni. Program tactical komando ni Saya kita silakan. Ya, silakan. Yes, Jezamil. Saya nak menambah, kata saya rasa kalau Eja Reni boleh datang dulu masa 20 berapa bulan nanti, dan you mungkin boleh nampak sendiri, mungkin you can customize. Mungkin you can customize your own package, ya. Yeah, yes, sir, but that is more for travel agencies. It's not open to tourists. No. Yes, you can register you under travel agency, no problem, you know. Sekejap. Mr. Zamir, sorry, saya mencelah. Kalau you dengar tadi apa yang kita cakap, kita buka kepada travel agent dan kepada agent. Jadi bermakna Mr. tadi kalau berminat untuk menjadi agent kita welcome untuk datang. You just register pada kita, you sebagai agent, dan kita offer. Dan kita sebut tadi kita buka kepada travel agent dan yang berminat untuk menjadi agent. Itu kita murnikan. Right. Memang betul itu yang Cik kata tadi, betul. Well said. Okay. Betul. So bolehlah. Okay, Major Reni boleh join. Thank you, Okay, sir. very good. Thank you. Okay. So ada sesiapa nak berkongsi? Cik Mazhar. Datuk, ada satu soalan. Ya. Assalamualaikum, Datuk. Ya, waalaikumsalam sahabat. Ada tak ruang peserta yang boleh berpengalaman, yang boleh experience cara-cara menembak pistol ke ataupun yang senjata yang ringan? Ya. Tak ada. Kita takkan tidak akan mengajarkan menembak. Dan macam mana saya katakan tadi, apa juga taktikal pertempuran yang ataupun yang menjurus kepada pertempuran macam menembak senjata semua kita tidak ajar. Cuma satu lagi, kita pun sebenarnya dalam proses kalau mendapat kelulusan untuk kita pun ada merancang, ini baru peringkat rancangan untuk mengendalikan latihan ataupun apa juga berkaitan dengan marker paintball. Kita ada merancang ke arah itu, marker paintball. Ya, paintball. Dengan tempat yang natural, dengan hutan yang natural, dengan sungai yang natural, menggunakan lapangan sebegitu. Satu lagi, Dok. Bulan berapa yang sesuai musim durian tu? Durian musim raya ni kot. Ujung raya ni sampai bulan 6. Bulan 6. Saya tak silap. Terima kasih, Dok. Baik, sama-sama. Zamir, looks like we are coming to the end section now. Pukul 4, Zamir. Ya, silakan. I think you can wrap up mungkin last word from Datuk Rashid. Ada nak cakap apa-apa before Mr. Iswaran can wrap up, because I don't think Mr. Chem is here. Okay. Datuk, you want to say any last word? Okay, daripada saya, mungkin pada pandangan saya, mungkin daripada pengetahuan saya, ini adalah camp Special Forces yang pertama dalam Malaysia. Inilah camp dia yang mana dikendalikan sepenuhnya oleh veteran-veteran komando. Saya rasa belum ada lagi tempat yang camp begini. Agak-agak saya lah, kalau saya tak silap. Kalau saya silap, saya minta maaf lah. Jadi marilah, kalau tidak datang untuk menyertai program komando punya taktikal pun tak apa, datang santai bawa family, nikmati air bersih, nikmati air sungai yang sangat bersih, sangat sejuk, ya, nikmati makanan-makanan tradisional yang bakal disediakan oleh camp ini, dan juga tiada halangan untuk beramah mesra dengan veteran-veteran komando. Kami bersedia menanti kunjungan daripada anda semua dengan tangan terbuka.
Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih Datuk. Terima kasih Zamir. Saya bagi pihak MPC TPN mengucapkan ribuan terima kasih kepada ya